Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dekat sikit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Kerana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini, alhamdulillah. Satu program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Tajuk kita hari ini, jangan sampai nikmat panca indera kita itu membawa kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai nikmat mata, nikmat telinga, hidung, nikmat lidah membawa kita ke neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh, ya Allah. Itulah tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama dengan Tok. Wah, tamu lah. Tamu pula. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Semoga diberi kerahmatan dari ilahi. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Tok hari ini. Sembang pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ada orang sudah cuti tahun, akhir tahun. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini sudah 28 Disember. Ada yang sudah ambil cuti, habiskan cuti. Sekarang berehat-rehatlah. Berehat-rehat, bersuka-suka. Tapi jangan bagi kempen ya. Allah menakutkan kempen. 1-2 hari ni kempen memang tak laku. Kempen memang tak laku. Kempen tepi laut pun tak laku. Walaupun yang berlaku di tepi bukit. Itulah kesan psikologi. Kesan psikologi apabila satu musibah berlaku, bencana berlaku. Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang pagi. Hari ini sudah 28 hari Rabu. Rabu Day. Rabu Day. Jangan lupa besok Khamis puasa, insya-Allah. Amin. Amin, puasa esok. Puasa Isnin Khamis. Ya Mak Yusri, apa khabar Mak Yusri? Salam tu Ajimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya masa pagi hari ini program akhir tahun. Refli malam tadi gila. Atuk tak tengok bola. Atuk tak tengok bola local football. Tak tengok. Vietnam ke Malaysia ke Indonesia, Atuk tak tengok. Memang tak ada kelas. Sorry to say lah. Atuk kalau masa free, Atuk tengok EPL. EPL. Ataupun Bundesliga, German League, France League. Ya, Malaysia dengan Asia ni tak tengok lah. 2 kali dah tu pengadil yang sama. Lebih kurang lah. Itu standard FIFA. FIFA dia bagi pengadil pun low class punya pengadil kepada tim yang low class. Macam tu lah. Macam tu lah. Lagi yang World Cup final France dengan Argentina pun disalahkan pengadil juga. France tak puas hati. Tok makin handsome je. Semoga diberikan kesihatan selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Quote of the Day hari ini. Sembang pagi hari ini. Tak buat air hari ini. Kena buat air ni. Dahaga nanti. Dahaga nanti. Ada air sikit. Ya, Anas. Apa khabar Anas? Anas sihat Anas. Terima kasih juga Atuk. Tajuk kita hari ini. Jaga lisan. Jaga pendengaran. Jaga penglihatan. Jangan sampai bawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Makin muda tu. Anas. Lain macam. Sehat je tu. Sehat. Alhamdulillah. Anas, Atuk nak tanya. Dah subscribe YouTube Atuk tak? Haji Mat Atuk. Dah subscribe belum? Kalau belum, tolong subscribe Atuk punya. Atuk punya tolong subscribe. Mega tua ni makin handsome. Wow, Mak Yusri. Semua orang handsome. Tak ada yang tak handsome. Hebat semua. Assalamualaikum. Ya Muhammad Zuri. Terima kasih Anas. Macam belum. Belum. Okey, tolong. Tolong. Tolong Anas. Haji Mat Atuk. Nanti lain kali kalau tak sempat tengok live di TikTok ni, Atuk upload apa yang Atuk cakap ni. Hari ini ni akan upload dalam YouTube. Jadi Atuk sebutlah nama Anas ni. Exactly keluar macam ni lah. Anas, macam belum? Macam tu lah. Tolong Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Muhammad Zul Zali.
Apa khabar Zul? Rozali, Muhammad Rozali. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad Rozali pun belum subscribe Atuk punya YouTube. Tolong Mak. Tolong. Tolong kami, bantu kami. Mak Yusri, yes. Cici, wow, Cici. Mak Yusri ada, Cici pun ada. Lain macam dia ni, dia geng ni. Assalamualaikum tu, Ancam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mak Yusri ada, Cici ada. Woi, cantik. Cantik sungguh. Cantik sungguh. Terima kasih. Terima kasih ke of the day. Lagi 3 hari je tahun 2023. Betul lah. Itu kita berada di penghujung tahun 2022. Atuk pakai baju belang macam nak baca komen pun. Macam nak baca komen. Kena ada belang-belang. Kena gelap sikit. Baju kena ada gelap-gelap sikit baru boleh baca clear sikit komen. Kalau tidak tak nampak. Tak nampak. Tapi kita cuba juga lah. Jaga penglihatan supaya tidak menjadikan dosa. Jaga pendengaran supaya tidak membawa kepada dosa. Jaga lidah supaya tidak membawa kepada dosa. Penjelek masa berlalu. Betul lah Mak Yusri. Betul Mak Yusri. Betul sangat. Tengok. Ada orang tanya dah Mak Yusri. Mana menghilang? Yang kita menghilang tu tak apa. Tanya orang pula. Woi. Ya, Nolailah apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tok, ya, waalaikumsalam. Haji Mak dan sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu taala. Sehat ke? Sehat. Hujan ke sana? Hujan bro. Hujan sikit-sikit. Mak Suli, terima kasih. Terima kasih live offer. Okey, kita ke tajuk kita hari ini. Jadikanlah pandangan kita sebagai untuk mendapat pahala. Jadikan pendengaran kita untuk dapat pahala. Jadikan penglihatan kita dapat pahala. Bagi view ribu-ribu. Boleh kok pagi ni. Bagi view ribu ni boleh kok bagi view ribu. Oh, bagi view. Anas, terima kasih. Terima kasih Anas subscribe Atuk punya. Terima kasih. Atuk minum apa pagi ni? Pagi ni minum kopi O. Ada doktor tu dia nasihatkan kalau nak minumlah kopi O. Kopi O. Oh, sedap. Kopi O banyak khasiat. Beres boh. Oh, gu kita. Beres tak mau. Kau berada hari ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semalam kita bicara mengenai nikmat. Macam-macam nikmat Allah beri. Nikmat mata ada, nikmat telinga ada, nikmat mulut ada, nikmat lidah ada. Nikmat. Oh, semoga nikmat itu memberi rahmat. Semoga semua sihat walafiat dan dalam lindungan ya Nur Laila. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nailah kamarudi ya Rabbi. Sama-sama berdoa antara satu sama lain. Semoga kita akan dapat bertemu di mahsyar. Di mahsyar dengan begitu gembira bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasul yang kita sayang dan kasihi. Apa yang kita ucapkan, jagalah lidah kamu. Ramai orang yang masuk neraka kerana lidah. Kerana lidah, jaga lidah. Jaga pandangan. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata yang terlepas dari mulutmu, kata-kata yang terlepas dari mulut kita, dia sudah bukan lagi menjadi milik kita, tapi dia menjadi milik siapa yang mendengar. Sebab itulah nak kata sesuatu fikir 2 kali. Ramai yang kurang syukur tentang nikmat dari Allah SWT. Allahu Akbar user. Itu yang menakutkan kita. Biarlah orang lain tak bersyukur. Asalkan kita bersyukur. Itu yang penting. Yang penting kita dulu. Kita dulu. Apa yang kita cakap ni, apabila terlepas kata, habis. Kita tak boleh tarik lagi. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata-kata buruk padanya. Kalau yang tak baik lah. Kalau yang baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang baik, mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala. Berkali-kali. Berpanjangan. Kerana sesuatu nasihat, sesuatu ilmu yang diberi itu, jika diamalkan berterusan, maka insyaAllah akan mendapat ganjaran selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Menjaga mulut itu bagaikan menjaga mutiara. Mahalnya kita jaga mulut. Mahal jaga lidah. Mahal jaga perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah mempunyai nilai yang tinggi. Sama ada setaraf dengan emas, mutiara, ataupun yang tak ada nilai, yang mendatangkan keburukan, bencana, perkelahian, pembunuhan, fitnah. Fitnah itu juga terkeluar daripada mulut kita. Kena jaga.
Sebab itulah kita kena berfikir dahulu sebelum kamu mengucapkan apa yang ada dalam fikiran kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita biasanya menyakiti hati orang lain. Jadi kalau kita tidak berfikir panjang, kata-kata yang keluar daripada mulut kita jika menyakiti hati orang lain, maka dia akan memudaratkan diri kita yang bercakap. Jaga. Din, yes. Din, betul je. Betul cik, sokong. Selamat pagi cik. Pagi, morning. Semoga panjang umur. Terima kasih. Dimudahkan segala urusan. Amin. Dibuka pintu-pintu rezeki. Amin. Terima kasih banyak Din, Atuk nak tanya sikit. Din, tolong subscribe Atuk punya YouTube boleh? Haji Mat Atuk, Din. Haji Mat Atuk. Tolong subscribe Subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Di sana ada video-video yang Atuk cakap ni juga Atuk akan upload di YouTube. Rahmat. Assalamualaikum bang. Dan semua sahabat. Waalaikumsalam. Tok. Saya pun saya dah siap. Allah, cantiknya. Kalau boleh tunjuk di sini lagi cantik. Lagi cantik. Itulah. Boleh kalau Rahmat nak tunjuk. Nanti biar boleh request. Boleh tengok gambar sebelah. Boleh juga. Tu pun tak pandai juga. Tapi boleh lah. Kita try lah. Jaga mulutmu. Jaga mulut. Berfikir sebelum bercakap. Lisan yang kasar boleh melukai hati. Tak perlu pedang yang tajam untuk melukai hati seseorang. Cukuplah dengan lisan yang kasar, walaupun terkadang anda tidak menyedarinya. Tidak semesti dengan pedang yang tajam boleh melukai hati seseorang. Cukuplah dengan lidah yang lembut itu, dengan perkataan yang tajam dan berat. Lidah memang tidak bertulang. Semua orang tahu lidah memang tidak bertulang, tapi ia cukup kuat untuk menghancurkan hati. Terkulai layu. Kata-kata hati, soal hati. Soal lidah. Jadi jangan sampai jaga lisan kita, jangan sampai bawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita kena berusaha supaya lisan kita boleh membawa ke syurga. Macam mana nak buat tu? Macam mana pula tu? Lisan boleh buat ke syurga? Bercakap yang baik-baik. Lisan yang sentiasa membaca Al-Quran. Lisan yang sentiasa berzikir. Zikrullah. Itulah lisan. Kata-kata yang boleh membawa ke syurga. Nasihat-nasihat yang baik dan berguna. Itulah lisan yang boleh membawa ke syurga. Hanya kemarahan yang biasa membuat mulut seorang bertindak lebih cepat dari fikirannya. Sebab itulah apabila kita marah, maka kita akan membuat satu keputusan yang tidak betul, tidak tepat. Jangan buat keputusan semasa marah. Hati-hati. Hanya dengan kemarahan yang biasa membuat mulut seseorang bertindak lebih cepat dari fikiran. Masa dia marah, dia tak fikir dah. Keluar je. Macam tu je. Ya, Rahmat Rizain. Waalaikumsalam. Semoga sihat walafiat. Amin. Nur Liza. Assalamualaikum. Moga Tok Haji dan yang ada di dalam ini semuanya diberkati kesihatan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati-hatilah dengan kata-katamu yang diucapkan. Hati-hati. Fikir dulu nak kata. Jangan marah. Jangan terus menjawab. Cepat menjawab. Kadang-kadang kita dengan anak-anak explain tak habis lagi dah marah. Kena jaga. Jaga lidah. Lidah itu sebagai penghubung suami isteri. Penghubung dengan anak-anak, penghubung dengan jiran. Lidah yang baik, lidah yang memberi manfaat kepada diri yang punya lidah. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut adalah cermin dari apa yang ada dalam hati. Kata-kata yang keluar dari mulut adalah cermin dari apa yang ada dalam hati dan fikiran kita. Jadi, apa yang keluar daripada mulut. Jangan kata, dia tu mulut cakap je, hati baik. Tunggu air masak baru nak berumah. Sambil dengar Tok Haji. Wah, terima kasih. Masak air pula. Terima kasih. Cik Din, apa khabar Cik Din? Salam Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Fitnah dosa. Bagaimana dengan orang yang buka pintu fitnah? Fitnah bahaya bro. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf dan ampun kepada siapa saja jika
itu satu fitnah. Oh, bahaya, berat Cik Din. Berat Cik Din. Berat. Kata diucapkan dari hati akan masuk ke hati. Kata yang hanya di mulut akan berhenti di telinga. Oh, ini sedap ni. Kata daripada hati yang ikhlas dari nun jauh di sanubari akan terpahat di kolbu. Tetapi kata yang tidak ikhlas hanya di mulut, maka dia akan tersumbat di telinga saja. Ya Cik Din, apa khabar Cik Din? Cik Din, kalau free pula, tolong subscribe Atuk punya YouTube, Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk Cik Din. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kau update bersama dengan Atuk hari ini. Jagalah lisanmu, pendengaranmu, penglihatanmu supaya tidak membawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Jagalah. Jaga baik-baik. Guna baik-baik. Lisanmu akan membawa pahala. Matamu, penglihatanmu membawa pahala. Pendengaranmu membawa pahala. Itu yang kita nak. Jangan membawa dosa. Jangan membuat dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa menjaga lisan dan tulisan kita. Lisan dengan tulisan itu sama aja. Sama aja. Lisan adalah cermin isi hati. Cermin isi hati lisan. Maka jika kamu ingin mengetahui isi hati seorang, cermatilah apa yang lisan mereka katakan. Ini tidak dapat disembunyikan. Tidak dapat disembunyikan. FYP, terima kasih. Terima kasih Noliza. Kata-kata dari mulut, itulah lahir dari hati. Betul lah tu. Jadi jaga lisan, jaga lidah. Teruskan berbuat kebaikan. Bercakap yang baik-baik, yang lembut-lembut, kasih sayang, suara hati kepada orang tersayang, suami atau isteri, dengan anak-anak, dengan jiran, kawan-kawan. Itulah kita kena lakukan. Ya Ina Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ina. Apa khabar? Apa khabar? Salbiah, Assalamualaikum, selamat pagi Haji Mat. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Wow. Semoga dipermudahkan urusan yang untuk kita semua. Amin. Amin. Semoga dipermudahkan semua. Amin. Biasakan menjaga lisan. Biasakan kita jaga lisan. Sebab kita tak jaga lisan, kita jaga anak, jaga suami. Itu jaga. Lisan tak jaga. Jaga bro. Kena jaga lisan. Marah dengan diam itu lebih baik dibanding dengan marah dengan lisan. Kalau nak marah sangat diam. Kerana itu lebih baik daripada nak marah. Nak marah pula. Nak marah kau marah dengan lisan. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Amin. Ina. Amin. Jadi kalau nak marah, pastikan diam. Sebab itu lebih baik. Nak marah, diam. Lebih baik. Biar tenang dulu. Sabar dulu. Dengar baik-baik dulu. Buat penilaian. Baru jawab. Jangan kelojoh. Jangan gopoh. Akhirnya membawa akibat yang buruk kepada kita. Yang kawan jadi tak berkawan. Yang mesra suami isteri jadi moncong satu hari. Yang anak-anak, sepatut anak-anak menghormati ibu bapa jadi tak hormat kerana ibu terbanyak membebel. Bebel. Itu pun kena jaga. Tapi cara pendekatan yang terbaik ialah kata-kata yang lembut itu lebih lembut daripada sutera. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Pantang menyebut kekurangan orang lain, termasuk fitnah. Fitnah. Sebab kamu punya kekurangan, orang lain pun punya lidah juga. Kalau kita pasti ada kekurangan juga. Orang lain pun ada lidah juga. Kalau lidah kita gunakan untuk menyebut kekurangan orang lain, Imam Syafi'i kata, orang lain juga boleh menyebut kekurangan kau kerana mereka juga ada lidah. Jadi jagalah sebelum mereka guna lidah mereka untuk mencaci cerita kita awal-awal lagi. Diamkan diri. Wajah yang kotor tidak akan menyakiti hati. Tapi lidah yang kotor pasti akan menyakiti hati seorang. Biar lidah yang kotor. Biar lidah kita yang kotor. Lidah kita yang kotor. Biar muka kita yang kotor. Jangan lidah yang kotor. Suami orang. Apa khabar seorang anak 8? TMB Kelantan. Jari jaga lisan. Kena nasihat tu. Oi, jarang jaga lisan. Assalamualaikum. Salam baik. Terima kasih. Suami orang sudah minta tolong subscribe Atuk punya YouTube.
Promote sikit. Haji Mat Atuk, kalau free tolong. Nur Abdullah, Assalamualaikum Tok. Selamat pagi, morning. Nur, apa khabar Nur? Wah, Nur apa khabar? Suami dan anak-anak. Ya, Nur Liza. Buat masa ini tak pernah lagi meninggikan suara. Anak-anak ibarat kawan saya. Allahu Akbar. Bahagianya. Kasih sayang yang murni. Nur Liza tanya. Alhamdulillah, semoga kekal sampai ke jannah. Kamu apa khabar? Assalam Tok dan sahabat dunia cerah di Newton, Singapura. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Abdullah, apa khabar? Terima kasih. Jangan lupa subscribe Haji Mat Atuk. Bagi yang belum subscribe YouTube Haji Mat Atuk, tak kena bayar. Tak perlu ada akaun pun. Tak ada akaun YouTube pun tak apa. Tak ada akaun YouTube tak apa. Masuk je, type Haji Mat Atuk, kemudian subscribe. Selesai. Kalau nak tengok video tu, ada masa free, tengoklah. Free je. Free je. InsyaAllah tak ada masalah. Terima kasih. Ina Umar, terima kasih banyak. Alhamdulillah Nur. Alhamdulillah Nur Abdullah. Alhamdulillah. Sehat. Marah dengan diam itu lebih baik dibanding marah dengan lisan. Ini kita kena jaga. Marah tu, bapak diam tu, bapak kau marah tu. Ada macam tu. Tengok mak kau diam tu, mak kau diam tu. Buatlah mak kau tak jawab tu. Mak kau tengah moncong tu. Ada, marahlah tu. Ada. Jika kamu salah bicara, akui kesalahan dan ucap kata I'm sorry. I'm sorry. Jika kamu benar, dengarkanlah, tutup mulut rapat-rapat dan maafkan. Itulah kaedah kita supaya lidah kita tidak membawa kita ke neraka. Allahu Akbar. Takutnya. Alamat tu, pakai baju warna kelabu. Susah nak baca mesej kan? Boleh baca. Boleh baca. Try juga mesej. Boleh. Boleh. Allahu Akbar. Terima kasih. Kau update day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Jagalah lisanmu. Jaga penglihatanmu. Jaga pendengaranmu. Daripada membawa kita ke neraka. Allahu Akbar. Takut. Apa guna ada nikmat kalau nikmat itu bawa ke neraka? Ya Allah. Ya Allah. Ada seorang anak yang buta penglihatan. Anak yang buta penglihatan telah berjumpa dengan ayahnya. Ya ayahandaku, hantarlah aku ke kelas Al-Quran. Aku ingin menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Bapak dia kata, kau boleh ke belajar? Boleh, walaupun aku tak nampak, aku buta, aku nak hafal Al-Quran. Ya Jiji, Assalamualaikum Tok. Dan semua geng duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap air tu. Air gapo tu Tok? Ya suami. Kopi O. Kopi O hari ni. Kopi O. Sedap kopi O. Pagi-pagi sedap kopi O. Jadi apabila ayah dia hantar dia ke anak yang buta ni, dia hantar ke sekolah tahfiz, maka dia pun jadi seorang yang hafiz, boleh membaca Al-Quran. Pada suatu hari, bapaknya tanya, ya anakku, adakah engkau aku nak hantar ke doktor supaya boleh mengubati penglihatanmu? Apa kata anaknya? Ya ayahandaku, aku rasa aku tak perlu melihat. Cukuplah aku boleh menghafal, melihat mata hatiku Al-Quran. Aku bimbang, takut nanti aku boleh melihat, maka mataku, nikmat mataku itu akan aku gunakan untuk melihat perkara-perkara yang maksiat. Jadi lebih baik aku tak melihat kerana aku tidak ada dosa maksiat penglihatan. You tengok bagaimana orang yang tak nampak penglihatan itu tidak nak dia. Sebab apa? Dia takut kepada maksiat. Takut kepada maksiat mata. Jadi itulah bagi anak-anak yang hebat. Dia biarlah, dia kata dia tak nak nanti dia melihat maksiat mata menyebabkan hafalannya makin berkurang. Ini betul ni. Bagi orang yang hafiz, orang yang hafal Al-Quran 30 juzuk, mata kena jaga, telinga kena jaga, makan kena jaga, dan perkataan kena jaga. Kena jaga. Jangan ada yang buat maksiat. Buat maksiat akan lupa 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk sehingga habis. Makin banyak maksiat sehingga kau tak ingat langsung. Kau kena ingat. Ini hafalan. Sebab itulah orang hafiz. Orang hafiz ni, dia boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Orang hafiz 30 juzuk, dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk di syurga besok. Tapi dia kena jaga. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat rasa, dia kena jaga.
Kena jaga penjagaan lidah, lisan. Bermula dari rumah. Wah, Nurliza. Cantik. Betul lah tu. Ya, Gigi. Gigi. Ya, Nolaila. Semoga sihat selalu. Walafiat. Sehat. Jadi kita kena jaga. Jaga penglihatan. Bagi orang hafiz, bagi kita pun, walaupun kita tidak ingat 30 juzud, tapi kita ingat surah-surah tertentu. Surah pendek ke, surah panjang ke, tak kira lah. Tapi kalau kita buat maksiat, lama-lama akan hilang tau. Akan hilang. Al-Quran tak boleh ada dalam kepala, tak boleh ada dalam kepalanya yang berserabut dengan maksiat. Bersabut dengan wayang-wayang lah, Korea ini, macam-macam cerita dalam kepala, maka Al-Quran akan keluar daripada kepala kita. Ini yang menakutkan. Menakutkan. Sebab itu semasa kita boleh hafal 10 juzuk contohnya, tiba-tiba tak ingat. Tiba-tiba tak ingat. Itu yang jadi. Sebentar Ya, Tok Abah. Ada call masuk, Musahak call tadi. Ya, jaga lidah. Tok Abah hadir dengan lafaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Tok Abah? Tok Abah apa khabar? Gigi, amin, amin. Untuk semua ahli keluarga. Awak juga. Wah, terima kasih banyak Tok Abah. Terima kasih. Terima kasih Tok Abah. Terima kasih banyak. Tajuk kita hari ini, jagalah. Jagalah mata, jagalah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lidah, supaya tidak membawa kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan semua itu. Takut. Tapi jadikanlah nikmat yang Allah beri, nikmat penglihatan, nikmat mendengar, nikmat bercakap, nikmat berasa, jadikanlah nikmat itu membawa kita ke syurga. Amin. Itu yang kita nak. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Jangan main-main. Jangan main-main. Biar wajah kotor, jangan lidah kotor. Sampai tahap tu. Tengok wajah dia kotor, tapi cakap dia lembut dia. Tapi ada orang wajahnya, cantik dia. Tapi dia punya mulut, Allahu Akbar. Mengalahkan tong sampah. Mengalahkan tong sampah. Ada juga macam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada ke? Allah, tengok wajah cantik. Cantiknya awet tu. Sekali dia cakap, mengalahkan tong sampah. Allahu Akbar. Itu contoh lah. Contoh. Contoh. Untuk mengetahui isi hati seseorang adalah yang tak mungkin, tapi isi hati akan tergambar pada sikap dan perkataannya. Jadi biasanya apa isi hati dia itu terkeluar daripada apa yang dia cakap. Sama ada dia kenai-kenai ke, perli-perli ke, ada unsur tak puas hati. Tapi dia cakap, tak apa, saya tak kisah pun. Dia kata kan, ada ramai kita dengar kawan, alah, saya tak kisah pun. Tapi lain kali janganlah buat. Bermakna dia kisahlah tu. Tak ada istilah mulut je berbisa, tapi hati baik. Kalau mulut macam tu, hati pun sama juga. Atuk setuju dengan Nurliza. Tak ada yang kata, mulut je tu, hati baik. Atuk tak boleh terima tu. Tak boleh terima. Jadi, apa yang keluar dari mulut, itulah rasa hati sebenar. Kalau rasa hati benci, dia kata, alah, saya tak benci pun kamu. Tapi aku tak bolehlah keluar dengan kamu. Betul lah tu. Aku, girlfriend dulu, girlfriend. Alah, I tak benci you. Tapi tak apalah, nanti I free, kita tengoklah macam mana. Memang tak free sama lah. Memang tak free sama. Saya pun setuju. Cici pertama kali setuju dengan Atuk. Hati mau baik.
baik. Hati mau baik ber. Ya. Bijak dalam berkata, santun dan bertindak, hati-hati menjaga mulut. Itulah orang yang hebat. Orang hebat, Fiz. Fiz. Salam kontok. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lebih baik menjaga mulut untuk beberapa minit daripada menyakiti hati orang lain. Cici, lebih baik jaga mulut beberapa minit daripada menyakiti hati orang lain. Tapi kita tak pernah kan sakit hati orang. Cici pun tak pernah kan. Fiz pun tak pernah. Noliza tak pernah. Okey, semua kan kita ni. Okey, geng duha. Kejap solat duha. 2 rakaat, 4 rakaat. Ina pun begitu. Semua solat. Solat hebat. Hebat geng duha. Geng duha, terima kasih. Terima kasih geng duha. Terima kasih semua. Sehingga mulut ni juga boleh membawa bencana. Boleh bencana. Mulut celupar kata. Saya jaga je mulut. Zip terus Cici. Zip terus. Assalamualaikum. Sehat. Eddie, apa khabar Eddie? Wah, Eddie, terima kasih John Yanto. Terima kasih. Hari ini jaga lisan, penglihatan, pendengaran. Nikmat-nikmat itu daripada membawa kita ke neraka. Rugilah. Allah beri mata, kita guna untuk maksiat, rugi. Allah beri telinga, kita guna untuk maksiat, rugi. Allah beri mulut, kita guna untuk maksiat, rugi. Rugi. Rugi adik. Rugi. Kalau zip terus, macam mana nak cakap dengan tu? Kan sekarang banyak dah cakap. Kan you pakai jari sekarang. You pakai jari. Zip terus. Zip terus. Kan dia cakap dengan jari. Kau kan tulis dengan mulut ke, Cici? Hebatlah kau tulis dengan mulut. Pandai dah rakan dia. Ya. Lisan juga akan boleh membawa porak-poranda dalam rumah tangga kerana lisan. Tapi ya Gigi, jikalau kita dapat kawan yang spesies macam tu block terus ya tu, memanglah. Jarakkan dengan orang yang ada spesies macam tu. Baik tu. Ya, Adli. Adli baik sama. Lisan juga boleh membawa bencana. Wah, hidup pun berona ni. Bencana. Kena jaga tu. Jaga. Kalau saya duduk depan atuk, tak nak cakap lah dengan jari. Cakap je tu. Nanti kalau duduk betul-betul duduk depan, kelu lidahmu. Kaku. Jam habis. Juri Pro. Assalamualaikum ayah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Juri. Apa khabar? Okey Tok. Terima kasih Tok. Sama-sama Gigi. Sama. Jaga penglihatan. Jaga pendengaran. Jaga. Biarlah nikmat itu membawa kita ke syurga. Apabila kita mata melihat ibu bapa, dapat pahala. Melihat Al-Quran, dapat pahala. Melihat kebesaran Allah, laut, gunung, dapat pahala. Jadi jangan melihat perkara-perkara yang tak baik. Melihat perkara-perkara untuk cari ilmu. Terima kasih Juri Pro. Terima kasih banyak. Jadi keselamatan manusia juga ada pada lisan. Kita ni boleh selamat, tak boleh selamat juga ada lisan. Pada lisan. Ada orang mulut celupar. Dia cakap dia, saya keturunan komunis tau. Habislah kau cakap keturunan komunis, habis. Kau tak selamat nanti. Ataupun kau mulut saja gurau. Semalam aku pergi merompak tau. Dengar kepada polis, kau terus dia tak ditangkap. Engkau gurau je. Tapi gurau yang itu boleh membawa akibat. Itulah mulut. Kerana mulut badan binasa. Kerana mulut satan binasa. Kerana mulut badan binasa. Pulut mempelam. Sedap pulut mempelam. Pulut siam. Lisan seseorang itu berpanjangan dengan hatinya. Berpanjangan tangan hatinya. Lisan seseorang itu adalah berpanjangan hatinya. Komunis. Juri Pro komunis. Kalau tu kena jaga mulut. Jaga. Jangan menyebut. Ataupun orang kata, aku dengar tahu tak? Juri ada kata, aku dengar juri kata engkau ni macam ni. Jaga. Juri, jaga mulut. Ataupun Cici kata, you tahu tak? Intan kan macam ni. Tapi Intan tak ada. Ataupun you tahu tak? Siti kan? Siti pun tak ada. Cakap tu. Ya, sudah. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Pada Tok Haji, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga lisan.
supaya tidak membawa kita ke neraka. Nauzubillah min zalik. Jaga lisan. Hati-hatilah, mulut adalah harta karun yang luar biasa. Mulut ni juga adalah harta karun yang luar biasa. Namun juga penyakit menular yang sulit disembuhkan bila tak dijaga. Mulut ini adalah sebagai aset harta kita yang penting. Tapi mulut juga boleh membawa kepada penyakit yang sukar diobati. Ya Noliza, dulu ada jiran cerita hal orang pada saya. Saya cakap maaf ya, saya nak masak, kejap lagi anak-anak balik nak makan. Bagi alasan. Jangan kita turut membawang. Membawang. Ya Adi, macam mana orang yang cakap macam ni tu? Aku macam ni je. Tapi hati baik bagaikan. Tak boleh percaya kalau cakap macam tu. Sebab apa yang dicakapkan akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Akan dicatatkan oleh malaikat tahu apa yang dia cakap. Apa yang dalam hati tak catat lagi. Yang keluar daripada mulut terus dicatat. Jadi kalau keluar yang baik, okey, ditulis pahala. Keluar yang tak baik, bukan ditulis dosa. Ya, jaga perkataan dari mulut. Benarlah curi. Benar Adli. Jaga. Jadi hati-hatilah, mulut adalah harta yang paling berharga. Dan mulut juga akan membawa musibah yang paling berat. Mulut mengata. Mengata orang. Mengumpat sebagainya. Marahlah orang tu. Tapi mulut juga. Sebagai bisnes. You tahu tak, I sedang buat bisnes sekarang. I ada jual ni tahu. Wah, it's very good. Ya, ramai testimoni. Testimoni pun ramai dah. Produk I ni memang bagus. Tak percaya tanya Cici. Dia boleh cakap macam tu. Lama-lama berjaya. Semua orang beli. Ya. Tepat tu. Tepatlah Adli. Tepat sekali. Kita bagi orang yang mulutnya celupa sikit tu, kita jangan buat sahabat, tapi kita buat kawan je. Buat kawan je. Kesana mulut badan binasa. Kerana mulut badan binasa, Noliza. Kita buat kawan. Kawan ni maknanya masa dia ada dekat, okey, kita bercakap. Tapi apabila dia tak ada depan kita, kita tak cari pun. Itu makna kawan. Kalau sahabat, dia tak ada, lama tak ada dekat kita, kita selalu tanya, mana Cici? Itu sahabat. Mana Noliza? Itu sahabat. Mana kamu? Itu sahabat. Itu maknanya kita sahabat. Kalau di sini semua sahabat lah. Contoh. Tapi kalau yang kita tak rasa tak boleh pergi tu, yang di luar lah. Yang di luar sana tak boleh pergi tu, kita berkawan je. Berkawan. Sama kita classmate kan? Kita classmate, kita office mate. Jadi macam tu lah. Kita hanya setakat kalau kat office, berkawan kat office je. Luar office tak kawan. Sahabat lain. Sahabat lain. Ya, Juri Pro. Baik beristighfar daripada mengumpat. Benar sekali. Benar. Itu benar. Sesungguhnya benar belaka. Kerana mulut lidah bercabang. Lidah bercabang. Lidah bercabang. Kita minum dulu. Hari ini minum kopi pahit. Patut tu tak cari Eddie. Tahu dah. Cari Eddie. Di sini semua sahabat tu. Sini sahabat ni, sahabat akrab, bukan kawan. Bukan, di sini semua sahabat. Siapa yang jenguk, dia semua sahabat. Sahabat. Sahabat dulu, kini dan selamanya. Jangan suka menilai dan menghukum orang dari cerita orang lain. Ini kena jaga mulut ni. Jangan suka buat keputusan dari cerita orang lain. You dengar cerita aja, you terus menghukumkan dia. Kena tanya tuan punya badan. Ketua guna badan kena jaga. Jangan sampai. Jangan sampai jangan sampai bermusuhan, menyakit hati. Jangan sampai begitu. Jangan suka menilai dan menghukum orang lain daripada cerita yang kita dengar. Kita tak tahu pun, tak kenal pun orang itu, tak pernah tengok pun dia. Tiba-tiba kita bawa cerita, Allahu Akbar, menakutkan. Berdepan dengan berdepan lagi bagus kata, ya memang berdepan dengan dia orang. Betul tak aku dengar cerita kau ni macam ni. Betul tak? Dia pun kata, tak adalah. Siapa yang bawa cerita ni? Tak adalah, aku dengar je lah. Betul, aku nak tahu yang sebenarnya. Tak ada. Itu kita dapat penjelasan kan. Jadi kita tak berdosa. Bukan kita boleh minta maaf dengan dia. Aku minta maaf lah kalau mungkin aku salah ke silap. Tapi aku nak tanya je. Itu cara kita. Terima kasih. Ya Noliza. Kata yang baik saja, elak dari dengar. Yang tak baik, teruskan berbuat kebaikan. Amin. Lidah itu sangat kecil dan ringan. Lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi bisa mengangkatmu ke darjat paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke darjat paling rendah. Wah, itu menakutkan. Jangan bercakap baik di depan orang, tapi memburukkan di belakang. Itu taklah dua muka. Tak boleh tu. Lagi tak boleh. Itu lagi bahaya.
Lagi bahaya. Lagi bahaya. Cakap depan lain, belakang lain. Oh, itu lagi bahaya. Lagi bahaya. Quote of the day hari ini. Sema-sema pagi hari ini. Jaga. Jaga lidahmu. Jaga pendengaranmu. Jaga. Jaga penglihatanmu. Laksana. Lidah laksana binatang buas. Lidah laksana binatang buas. Yang jika dilepaskan, nescaya ia akan menggigit. Wah, lidah ni umpama harimau. Harimau. Jaga harimau. Juri. Tapi memburukkan di belakang. Lidah umpama binatang buas. Lepaslah terus menggigit. Wah, ini ayat sedap-sedapnya. Diamku adalah caraku. Menjaga dari ketidakberdayaan diriku sendiri. Menjaga lisan dan keinginan. Ayah Malaysia. Malaysia versus Vietnam. Macam mana ayah? Okey tak? Tak tengok bola. Tak tengok. Bola Malaysia Asia ni tu tak tengok. Kalau tanya sekarang Arsenal memang memuncak. Newcastle nombor 2, second. Lidah umpama Anwar. Oi, tak baik tu. Anwar. Oi, jangan. Liverpool tempat ke-7. Manchester United tempat ke-6. Cantik. Tapi yang mendadak naik tahun ini ialah Newcastle. Newcastle, iaitu tahun lepas Arab Saudi beli Newcastle 350 juta. Beli Newcastle, terus tu Arab tu buat. Sekarang Newcastle tempat kedua. Manchester City tempat ketiga. Tempat ketiga. Tok dah makan ubat semua. Semoga Tok cepat sembuh. Tok jarang makan ubat. Kau boleh elakkan. Ya, Naliza, politik dah habis. Tunggu 5 tahun ke datang. Tahu. Politik dah habis, bro. Dah. Tajuk kita hari ini, jaga panca indera kita, nikmat yang Allah beri kepada kita supaya tidak membawa kita ke neraka. Itu tajuk kita. Maknanya apa? Jadikanlah mata kita melihat benda yang baik-baik. Jadilah pendengaran kita mendengar yang baik-baik. Jadilah mulut kita bercakap yang baik-baik. Wah, jadilah rasa dalam mulut kita, rasa makanan yang halal. Allahu Akbar. Cantik. Itu yang kita nak. Itu kita nak. Oi, kepada rakan-rakan, baru aja jadah berlalu. PRU jadah berlalu. PRU. Bagi yang belum subscribe YouTube Atuk minta sangat rakan-rakan kita supaya subscribe Atuk punya YouTube. Mak Kamar tolong subscribe YouTube Atuk. YouTube Atuk Haji Mat Atuk. YouTube Atuk, akaun dia Haji Mat Atuk. Thank you Mak. Thank you Mak Kamal kerana sudi hadir dalam program Atuk Bual Bicara kita hari ini. Semoga sedikit sebanyak akan beri manfaat kepada kita dalam soal hari ini. Tajuk hari ini ialah jaga panca indera kita daripada melakukan dosa atau membawa kita ke neraka. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, Mak Kamal. Thank you bro. Thank you. Haji Mat Atuk. Itu namanya. Mantap. Mantap. Mulut dicipta di depan supaya kita dapat berbicara. Berbicara ke orang. Supaya kita tak bicara. Mulut dicipta di depan. Itu menggambarkan supaya kita tidak bercakap di belakang. Mata melihat di depan supaya kita tidak melihat di belakang. Telinga kiri kanan supaya kita tidak mendengar yang di belakang, dengar yang kiri kanan. PRU dah berlalu ya. Arwah mak mutua saya dulu tak pernah langsung mengata hak orang. Dia buat hal dia je. Hebat dia tu. Hebat sungguh. PRU dah berlalu, kerja perlu dijalankan. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mulut dibuat oleh Allah depan. Maknanya kau kena bercakap depan-depan. Adakah orang bercakap pusing kepala macam tu? Oi, apa khabar? Orang duduk sebelah sini. Tak ada. Mesti tanya depan. Oi, apa khabar bro? Macam tu. Tanya depan. Mesti berdepan. Sebab mulut dicipta di depan. Dicipta di depan. Supaya kita bercakap depan-depan. Takut pula cakap depan-depan. Kamu dapati bahawa lidah manusia itu begitu ringan. Namun kekuatannya bisa sangat menghancurkan. Lidah itu umpama pedang. Boleh membunuh. Membunuh seekor harimau yang garang. Wow, Yahoo, bulan 1 masuk bantuan. Wow, lain macam juri. Lain macam juri.
Tiba-tiba aja Yahoo masuk bantuan dia. Oh, untunglah. Untung. Sembang-sembang pagi hari ni, quote of the day kita hari ni, sembang-sembang pagi, jagalah panca indera kamu supaya tidak membawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Apa maknanya? Maknanya ada mulut, jangan buat dosa dengan mulut. Ada mata, jangan buat dosa dengan penglihatan. Ada pendengaran, jangan buat dosa dengan pendengaran. Kena jaga. Fikirkan akibatnya sebelum berbicara. Fikirkan akibatnya sebelum bicara. Kadang-kadang jaga mulut ni berat. Berat, terutama dalam perhubungan dengan ibu bapa. Jangan sampai mendurhaka. Jangan. Jangan sampai mendurhaka. Kena jaga hubungan, bercakap dengan ibu bapa. Rasulullah kata walaupun jangan kata pun tak boleh dengan mak. Tak boleh. Hubungan dengan ibu bapa ni penting. Walaupun mak kita tak solat, contoh. Walaupun mak kita itu garang, contoh. Tapi kita mesti lagi menghormati ibu bapa. Jangan durhaka kepada ibu bapa. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taatlah kepada kedua ibu bapa. Ada mata melihat, ada telinga mendengar, ada mulut bercakap. Itulah jaga. Fikirkan akibat sebelum berbicara. Begitu juga isteri ataupun suami. Jangan cepat melantah. Bahaya. Ada tangan gerak, ada kaki jalan. Benar sekali juri pro. Benar. Saat situasi sedang kalut, jangan buka mulut agar tidak menambahkan kemelut. Saat orang kelam kabut, kalau boleh kau diamlah. Jangan kau tambahkan lagi dengan cakap-cakap kau sehingga menjadi kelan dan kabut. Kelan dan kabut. Itu juga kena jaga. Banyak ahli ibadah namun tak pandai jaga lidah. Allahu Akbar. Ini menakutkan. Ramai ahli ibadah yang tak tahu, tak pandai jaga lidah, mengata orang. Bodohlah. Allahu Akbar. Menakutkan. Itu berbahaya. Saat situasi sedang kalut, jangan buka mulut. Kerana keadaan akan menjadi lebih kemalut. Lebih kelut. Kelut. Banyak ahli ibadah. Masalah terbesar orang dengan fikiran sempit adalah mulut mereka terbuka luas. Ini orang yang selalu bercakap besar ni, otaknya kecil sebenarnya. Itulah orang selalu buka luas. Orang yang selalu cakap besar, orang selalu cakap bohong, sebenarnya otak dia kecil. Masalah besar dengan fikiran sempit. Orang yang berfikiran sempit ini ialah mulutnya luas, bercakap tak ada filter, bro. Janji bro. Itu tanda otak dia kecil. Ya, dulu mengepak pakai mulut, sekarang pakai WhatsApp. Itu bahaya. Ya, sejak akhir-akhir ini kan tu, betul lah tu. Jaga Gigi. Jaga. Bagi orang yang cakap banyak, cakap yang benda yang tidak berfaedah, tanda otaknya kecil. Banyak yang mampu memuji Tuhan, namun banyak yang mencaci saudaranya. Ramai yang memuji kebesaran Allah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, tetapi dalam masa yang sama dia mencaci saudaranya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ini yang menakutkan kita. Kita duk angan-angan masuk syurga, rupa-rupanya belum tentu masuk syurga, bro. Dengan rahmat Allah insya-Allah, tetapi dengan pahala, dengan jarak yang kita ada belum tentu. Sedikit sekali lidah berlaku adil kepadamu, baik dalam hal menyebarkan keburukan maupun dalam hal kebaikan. Sebenarnya lidah ini tak banyak memberi kebaikan dalam percakapan kita. Itu bahaya. Kita kena jaga. Sebab itulah kita kena jaga supaya tidak melampau. Hati-hatilah mulut. Mulut adalah harta karun yang luar biasa. Namun yang penyakit mulutlah sulit untuk disembuh bila untuk dijaga. Jangan suka menilai dan menghukum orang lain daripada cerita orang lain. Ini dah baca dah ni. Dah baca. Kata-katamu adalah pribadimu. Kata-katamu adalah pribadimu. Itu kita kena ingat. Kata-katamu adalah pribadimu. Kata-kata kita lah pribadi kita. Tapi seperti mana yang kita bincangkan tadi, ada orang kata mulut je tu hatinya baik. Tak boleh pakai. Tak boleh terima. Tak boleh pakai.
Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Tok. Tajuk kita ialah jagalah nikmat panca indera kita, nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat lidah lah tu, dan nikmat penglihatan supaya tidak membawa kita ke neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. Supaya membawa kepada kebaikan. Itu yang kita nak. Banyak lidah ni yang kita boleh gunakan untuk berzikir. Lidah yang digunakan untuk berselawat, baca Al-Quran. Lidah digunakan juga untuk tasbih. Itu semua adalah lidah yang akan memberi kebaikan kepada kita. Kebaikan kepada kita. Jaga lidah. Jaga lidah supaya boleh membantu kita dalam membuat amal ibadat. Iaitu lidah akan membawa kepada kebaikan kepada kita. Ada juga andaian-andaian kita, lidah memiliki kekuatan hidup dan mati. Lidah memiliki kekuatan hidup dan mati. Lidah ini boleh membawa kepada hidup dan mati. Yalah, kalau kita jadi saksi dalam mahkamah, saksi orang bunuh orang, itu boleh jadi. Kap. Ya, kap. Assalamualaikum Tok. Salam Tuhan. Mudah-mudahan Atuk sihat sepanjang masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Doakan kesihatan. Amin. Non Liza, buat masa ni saya hormatlah suami. Hormat pada anak-anak. Saya mendengar setia bila anak-anak bujang saya bercerita. Wah, hebatlah tu. Menjadi pendengar yang baik. Ayah, jom main teka-teki. Lain macam dia. Keep cop. Kop. Yes. Kita berniaga macam mana nak jaga mata tu. Mulut bolehlah kadang-kadang tersasul. Jaga mata. Jangan tengok lama-lama lah. Jangan ya tak pakai tudung apa tu, jangan tengok, jangan pandang lama-lama. Jaga. Kalau dah tak boleh elak nak buat macam mana? Tapi kalau sengaja tengok tak boleh. Hati yang murah hati memperbaiki lidah yang fitnah. Hati yang murah boleh baiki fitnah. Ya, gula manis berpenyakit. Ya wan. Mulut manis kena hati-hati. Ya. Bawa mulut rosak keharmonian. Mulut senyum lapang hati. Wah, pandai wan. Terima kasih ada lidah untuk rasa. Sudahlah mengata. Ada lidah untuk rasa. Lidah manusia adalah hal yang berkelok-kelok. Ada banyak kata di sana dalam setiap jenisnya. Wah, lidah manusia tu berbelit-belit. Salam Tok. Salah Riz Masri. Waalaikumsalam. Salam Tok. Saya dah subscribe channel Tok. Terima kasih. Terima kasih. Salah Riz Mari. Atok nak ucapkan terima kasih banyak daripada penonton daripada Indonesia, Brunei, Thailand, dan juga Singapura. Kawan-kawan kita daripada Singapura, Indonesia pun ramai, tengok dalam 20% dia menonton dan juga menonton YouTube Atok. Terima kasih banyak rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, semoga memberi kebaikan. Kalau boleh bagilah komen sikit, sama ada dari segi percakapan, pertuturan, penggunaan bahasa apa semua. Atuk pun kena campur dengan bahasa Indonesia lah sikit-sikit. Yang memudahkan rakan-rakan kita, memesrakan lagi. Lidah yang suka mengumpat ibarat lidah racun berbisa. Ya, Noliza, benar sekali. Atuk setuju. Tidak semua bahasa lisan yang bergoyang cocok dengan otak. Tidak semua bahasa lisan kita ini adalah sesuai dengan pemikiran yang waras. Ada yang keluar dengan fikiran tak waras. Dia tak fikir terus keluar. Lidah manusia adalah binatang yang hanya sedikit bisa dikuasai. Lidah manusia adalah binatang yang hanya sedikit bisa dikuasai. Umpama binatang buas boleh menggigit. Wow, itu berat tu. Berat. Jangan pernah percaya lidah anda saat hatimu sedang marah. Jangan percaya. Ayah cakap Jawa. Lidah biar tidak bisa diingatkan, hanya bisa dipotong. Allahu Akbar. Potong lidah ni. Orang yang masuk neraka kerana lidah berat. Yang betul sebab bila berkata-kata dengan emosi. Betul lah tu. Orang berkata dengan emosi banyak mendatangkan akibat yang buruk. Kena jaga. Kekerasan lidah sangat nyata, lebih tajam dari pisau. Ketajaman lidah lebih tajam daripada pisau. Pepatah Arab kata lidah lebih tajam daripada pedang.
Ya betul. Ya betul Gigi. Sebab bila berkata-kata dengan emosi, betul. Betul. Ajari lidah anda untuk mengata saya tidak tahu dan anda akan maju. Ajarlah lidah kita supaya kadang-kadang jangan terus tahu semua. Lidah yang mengepak telah membunuh lebih banyak orang daripada badai yang pernah tersadai secara tiba-tiba. Lidah yang tidak dikawal boleh membunuh ramai orang. Biasalah lidah itu berselawat. Amin. Berselawat. Biasakan lidah berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah yang tenang membuat kepala yang bijak. Lidah yang tenang membuat kepala menjadi lebih bijak. Ini hari ni kita kutip kata-kata hebat mengenai lidah. 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 Mata mengerti mata pula. Mata memberitahu apa yang akan disembunyikan oleh lidah. Mata, you tengok anak mata dia tu. Mata akan memberitahu apa yang dia sembunyikan oleh lidah. Ini juga orang pakar-pakar psikologi, dia boleh melihat ni. Boleh tahu, boleh tahu. Boleh melihat, boleh tahu semua ni. Lidah adalah bahagian terburuk dari hamba yang buruk. Bagi orang yang buruk hatinya, maka lidah adalah sebahagian daripada keburukan. Bagi orang yang baik hatinya, maka lidah adalah sebahagian daripada kebaikan. Jaga-jaga. Jaga-jaga bro. Jaga-jaga. Harta paling berharga pada manusia adalah lidah yang berhemat. Itulah harta yang paling berharga pada manusia, ialah lidah yang berhemat. Cakap lemah lembut. Baguslah tu. Sopan santun. Budi pekerti. Cara cakap dia. Sebab itu Rasulullah berdakwah dengan penuh hikmah. Bil hikmah. Berdakwahlah dengan bil hikmah. Rasulullah tidak pernah meninggikan suara, sama ada orang menolak ataupun orang menerima dakwah Rasulullah. Dia cakap lemah lembut. Bercakap lemah lembut. Mata tajam. Nak kategori sebagai mata apa ya? Mata tajam. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Tajam bro. Tajam. Biarkan lidahmu mengata apa yang dipikirkan oleh hatimu. Maknanya kita biarkan lidah kita mengata apa yang difikir oleh hati kita. Apa yang difikir hati kita yang baik-baik. Barulah benda tu baik. Kalau otak tak fikir, hati tak fikir, lidah aja bercakap, berteraburlah apa yang keluar. Hati itu iman. Lidah itu lafaz daripada iman. Cantik bro. Cantik Wan. Hati itu iman. Lidah itu lafaz daripada iman. Lidah mungkin menyembunyikan kebenaran, tapi mata tidak pernah. Mata tidak pernah menyembunyikan daripada kemungkaran. Hati yang bersukacita segera membuat lidah memuji. Kita terhibur terus lidah memuji. Baiknya kau. Hebatnya kau. Congratulations. Hebatnya kau. Congratulations. Tahniah. Buku apa yang paling menarik ayah? Buku apa paling menarik? Al-Quran lah. Buku paling menarik. Buku yang paling menarik Al-Quran. Tak ada buku yang lebih hebat daripada buku Al-Quran. Lidahku mengumpat tapi fikiranku masih belum tersentuh. Orang umpat saya ucap Alhamdulillah. Saya tak pernah berdendam. Cantik Nurliza. Hebat tu. Jaga tu. Lidah yang mengeluh mengumpat ke hati yang tidak tahu berterima kasih. Lidah yang mengeluh dan mengumpat ialah hati yang tidak berterima kasih. Ujian terbesar dari karakter seseorang adalah lidahnya. Ujian terbesar karakter seseorang. Maknanya karakter dia tu, jangan kata mulut je macam tu hati baik. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Betul juri, betul. Betul, kita pakai, betul. Apa yang dijanjikan lidah, tubuh harus tunduk padanya. Ini yang berat ni. Ada orang berjanji, mudah lidah berjanji, tapi badan tidak tunduk kepada lidah. Maksud badan itu ialah otak, pemikiran, bertindak tidak patuh. Jadilah dia berjanji yang bohong. Manusia yang munafik. Allahu Akbar. Setuju tu? Setuju Gigi? Setuju. Lidah penipu akan selalu pandai memutarbelitkan kebenaran. Lidah yang menipu. Lidah yang menipu selalu pandai memutarbelitkan kebenaran. Ya Wan, belajarlah berbaik sangka supaya hati sentiasa bersyukur pada Ilahi. Amin. Amin. Saat gangguan lidah dihilangkan hati mendengarnya. Saat gangguan lidah dihilangkan, hati mendengar. Hati tetap mendengar. Lady, bos. Haida, apa khabar Lady bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu,
Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Alhamdulillah sihat. Sihat. Amin. Sihat adanya. Sihat adanya. Tajuk kita hari ini ialah jagalah panca indera kamu. Nikmat yang diberi oleh Allah SWT supaya tidak dibawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada mata, buat pahala, jangan buat maksiat. Ada mulut, jangan buat pahala, baca Quran, jangan mengatur orang, memfitnah sebagainya. Ada telinga mendengar, dengarlah ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat yang baik. Tidak mendengar, membawang dan sebagainya. Wah, itulah yang perlu kita jaga. Tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidah. Itu adalah kejahatan yang sulit diatur. Penuh dengan racun yang mematikan. Oh, itu berat. Orang yang bisa menjaga lidah, tak bisa menjaga lidah. Teruk bro, tak bisa menjaga lidah ni. Mana lagi hujung kita? Mana nak duduk kita? Basahi lidah dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Benar sekali kop-kop. Jiji, orang yang tak ikhlas, yang gunakan kata yang berubah-ubah, kata yang berubah-ubah. Betul. Berbohong, berbelit-belit. Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Tak boleh pakai. Jangan jadi sahabat, jadi kawan je. Jadi kawan je. Kalau bercakap berbelit, Atuk paling tak suka orang berbohong. Cakap betul lah. Kalau kau tak boleh buat, kau cakap tak boleh buat. Nah, kenapa kau kata, saya akan buat, saya akan janji, besok siap. Pergi besok kau tak buat, kenapa? Bohong. Kau tak boleh buat, kau cakap lah, merugikan masa orang. Kan kita dah marah tu. Marah cakap bohong. Cakap betul lah, kita gentleman. Gentleman. Sama juga. Masa mengorak dulu, kalau nak cakap betul-betul. Ni tak cakap dia. Dia puji je. Bagilah, kalau nak masuk minang. Action dia. Action dia, tanya, jangan nak main-main. Tidak, kita nak cari orang lain. Wow. Cari orang lain. Itu dulu. Lama-lama. Dulu, jangan main bro. Dulu. Jangan main. Jadi kita dengar penglihatan kita. Lihatlah penglihatan kita. Lihat tempat sujud, penglihatan kita. Hebatlah. Bagi orang yang matanya tidak pernah melihat Kaabah. Mata tidak pernah melihat Kaabah. Jaga mata. Ajarlah panca indera ahli keluarga supaya mereka tak menjadi saksi keburukan kita. Benar sekali. Saya dah lali dengan orang macam ni lah tu. Dah lali dah. Kau dah lali dah. Cakap lain buat lain. Dah lali dah. Air mata yang mengalir kerana menyesal di atas perbuatan kita, maka air mata itu adalah terhindar daripada api neraka. Air mata yang mengalir kerana sayang kepada Rasulullah dan Allah SWT, maka air mata itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Mata yang mengalir kerana kasih dan sayang cinta kepada ibu bapanya, maka mata itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Hebatnya mata. Mata yang melihat Kaabah ialah mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Jadi rugi orang tak melihat Kaabah secara zahir. Bukan tengok dalam YouTube, bukan. Ajarlah panca indera kita, al-Quran kita, supaya tidak menjadi saksi keburukan kita. Jadilah mendengar benda-benda yang baik. Kalau benda tak baik, terus tutup telinga. Tutup dengan kapas. Tutup dengan kapas. Jadi itulah apa yang berlaku kepada kita. Jadi cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak. Panca indera kita, nikmat. Nikmat mata. Tapi ada orang dia sanggup tak nampak, tak apa. Macam Atuk ceritakan tadi. Setelah dia hafiz, dia tak nak rosakkan hafalan dia itu dengan maksiat mata. Orang membawa ramai tu. Haji di sekeliling kita ni, membawa seronok dengar. Ada tambahan lagi, nasi tambah. Macam tu ke kau dengar? Tapi aku dengar cerita macam lain. Kau nak dengar ke? Ya, ceritanya macam ni. Tapi kau jangan beritahu kat orang tahu. Engkau je yang beritahu. Engkau je. Aku nak cerita ni, engkau je. Kau jangan beritahu, jangan beritahu. Dia bukan aku, mana ada beritahu orang. Kau cerita lah. Dia pun pergi jumpa B pula. B dia kata kat C, engkau je. Habislah. Akhir sekali semuanya bukan rahsia lagi. Itulah cara cakap. Elakkan seutama memburuk-burukkan orang. Hal kebaikan boleh. Hal kebaikan bagus. Membawa hal kebaikan. You tengok, bagus si Anu tu. Si Anu kalau masuk waktu, pukul 1 waktu Zuhur, dia sudah ada di surau. Sudah. Itu bagus. Supaya menjadi contoh kepada yang lain. Itu bagus. Solat. Dia tu, you tengoklah kat tangan dia, buah tasbih ada tak berhenti. Mestilah tu subhanallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia berselawat lagi. Hebat dia. Dia bukan. Dia tangan dia kerja. Kadang-kadang mulut dia bertasbih. Itu benda-benda macam tu okey. Sebarkan kebaikan untuk diri sendiri. Ya. Kita sebarkan kebaikan. Kita rasa melakukan sesuatu yang baik. Pencerahan yang baik. Sebab itulah suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada melakukan kebaikan. Sebab itu Rasulullah apabila ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Orang yang paling baik ialah orang yang baik pekertinya. Orang yang baik pekertinya masuk syurga. Ya, masuk syurga. Baik pekertinya. Baik pekertinya. Bagus amal ibadatnya. Itu yang kita kena berpakai. Kita kena buat. Itulah sama-sama kita hari ini. Terima kasih banyak. Kerana sudi bersama dengan Atuk. Bagi rakan-rakan, sahabat yang belum subscribe YouTube Atuk, tolong subscribe. Sahabat daripada Indonesia, Atuk ucapkan terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk dan terus menonton. Kalau tak sempat di TikTok, terus pergi kepada YouTube Haji Mat Atuk. Subscribe dan carilah video-video yang sesuai, yang boleh menjadi bahan pendengaran semasa sunyi. Semasa sunyi boleh dengar. Terima kasih Tok. Ya, Fiz bagi peringatan kat kami. Saya suka dengar. Terima kasih. Terima kasih Kop. Tengok Kaabah dapat pahala, tengok Quran dapat pahala, tengok apa lagi untuk dapat pahala? Tengok kedua ibu bapa. Tengok wajah kedua ibu bapa dapat pahala. Tengok laut dan kebesaran Allah. Hutan apa semua dapat pahala. Dapat pahala. Sebab itulah kita kena selalu balik kat rumah, jumpa mak bapak. Buat apa? Doa ibu bapa tak ada hijab, terus ke langit. Selalu minta. Bila peluk mak, peluk ibu, peluk bapa, tolong doakan murah rezeki. Minta. Doa ibu bapa ni tak ada hijab, terus Allah terima. Terus Allah terima. Doa ibu bapa. Jangan sampai ibu bapa sakit hati. Habislah kau. Rezeki tertutup habis. Tapi doa dari ibu bapa. Sedekah kepada ibu bapa. Beri bantuan ibu bapa. Bagi ibu bapa senang hati. Dia berdoa, Allahu Akbar. Engkau akan senang di dunia. Aman, bahagia keluarga engkau. Dunia lagi kau dah dapat dah. Allahu Akbar. Buta mata tapi tak buta hati. Alhamdulillah. Tapi buta hati membawa kebinasan ummah. Ya Wan, benar sekali. Benar sekali. Kok alhamdulillah. Betul. Jaga ibu bapa. Lihatlah wajah ibu bapamu semasa dia ada. Kalau dah jadi arwah tak ada lagi. Tambah masa tu Haji. Tambah masa. Dah jadi arwah dah tak ada lagi. Jadi tengoklah ibu bapa semasa dia ada. Tapi ramai orang balik setahun sekali. Allahu Akbar. Melancong boleh. Nak balik kampung tak boleh. Balik. Jangan tak balik. Ada juga yang balik rumah, balik kampung, duduk di hotel. Tak duduk dengan mak bapak. Mak bapak panas tak ada aircon. Kau dulu, kau besar dalam rumah tak ada aircon kan? Allah sampai hati, kecil hati mak bapak dia. Balik kampung, tak duduk di rumah bapak, duduk di hotel. Pergi jenguk mak macam tu je. Allahu Akbar, supaya jauh, supaya kita jangan buat. Sebab kita dulu pun berpanas apa semua, tidur rumah macam tu je. Mana ada bilik satu orang dulu. Atuk dulu pun satu bilik aja, bilik mak dengan ayah je. Kita orang 12 orang semua tidur bergelimpangan macam tu je. Lepas tu kita balik. Tapi sekarang dah tak ada lah mereka berdua. Tak ada dah pergi dah. Dah lama dah pergi. Itulah kita kena jaga. Jaga panca indera kita. Jaga mulut kita bercakap dengan ibu bapa. Bercakap dengan adik-beradik, jaga. Jangan sakit hati yang sulung. Yang sulung pula jangan sakit hati yang bosu ataupun yang kekurangan. Kita kalau dah berjaya, rezeki Allah bagi, kaya, jangan sakit hati adik yang miskin. Jangan merendahkan martabat. Tetapi tengoklah iman adik kita, iman abah kita. Walaupun kita lebih berjaya daripada dunia, tapi mungkin di akhirat dia lebih berjaya. Ayah dah mati. Minta mak kahwin lagi supaya dapat bapa baru. Dapat baru. Ya Naliza, masuk arwah mak abah saya ada dulu, tiap minggu balik. Kadang suami sendiri yang ajak balik rumah mak abah saya. Itu hebat tu. Yalah, mak abah dia umpama ibu bapa juga. Bila kita kahwin, kita ada 2 ibu 2 bapa tau. 2 ibu 2 bapa, dua-dua wajah tu kita tengok, kita dapat pahala. Ibu-ibu dan bapa-bapa dapat pahala, dua-dua kita tengok. Ni ada orang mak bapak dia je, mertua dia buat tak kisah. Rugi bro. Jangan buat macam tu. Kadang-kadang mertua lagi bagus tau. Kadang-kadang ada juga. Jadi akrabkan hubungan. Jadi penglihatan mata. Lihatlah wajah kedua ibu bapa kita. Wajah kedua bapa.
Mulut jaga pertuturan kita, kedua ibu bapa kita. Jaga pendengaran juga begitu. Ada orang mengata tak elok bagi ibu bapa kita. Kita jangan dengar. Jangan dengar. Kadang adik-beradik pun cerita juga. Adik-beradik ni macam ni, adik-beradik. Ada juga. Ada juga. Kerana kita kena cut. Alah, tak payahlah panjang benda macam ni. Kita adik-beradik kan. Adalah sikit sebanyak tu. Kita halalkan saja. Cara macam tu. Kita jangan betul. Jangan kita jadi tambahan. Oi, betul ke kau dengar macam tu? Patutlah aku. Jadi tambahan pula. Jangan bro. Mutua saya jaga dia. Cantik Nurliza. Banyak pahala tu. Yang untungnya dapat 4,000 tu. 4,000. Oh, lain macam kau. Wan, 4,000. Oh, 4,000. Itulah rawannya. Jadi cukuplah untuk hari ini. Tu doakan supaya kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, ditambahkan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan dalam keluarga. Tak kaya tak apa, asal kita senang. Kita tak nak kaya tapi kita susah. Yang penting senang, yang penting sehat, yang penting rezeki murah tak berhenti, yang penting hati terhibur, dan yang paling penting sekali ialah kita mudah beribadat. Nak solat senang, nak zikir senang, rasa begitu manis sekali dalam zikir kita. Nak hafal Al-Quran, tak kira baca Qul Allah, Al-Ikhlas pun tak apa, baca 100 kali, 1000 kali, teruskan seperti biasa. Jadikan amalan kita amalan biasa, insyaAllah. Bagi orang yang semakin hari semakin rajin baca Al-Quran, walaupun surah pendek, walaupun bismillah, hanya bismillah saja, tak apa, makin hari makin banyak dia baca, makin ringan, berarti Allah mulai sayang dia. Allah mulai sayang. Allah mulai sayang. Bila solat sunat duha, terus buat 2, lepas tu buat 4. Kadang-kadang bila lambat buat, rasa sayang nak tinggal ni. Tak boleh, walaupun sunat tak boleh sayang. Itu bermakna Allah mulai sayang anda. Sebab orang yang mulai sayang kepada solat sunat, maka Allah telah meletakkan dia darjat di antara tempat yang paling tinggi. Solat sunat. Solat wajib tu kau tak buat, berdosa. Kau buat dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi solat sunat dia ni, solat sunat. Sebab itu Rasulullah kalau terlepas solat sunat dia qada. Kalau solat qada, dia sayang kepada solat sunat Rasulullah. Rasulullah, kita kena buat lah. Benar-benar Allah sayang kita. Bagi orang yang tidak tinggal solat sunat, boleh buat dengan ringan, dengan hati yang ikhlas, berarti Allah sudah sayang dia. Sudah sayang. Hidup kita akan lebih lapang, lebih bahagia, hubungan dalam keluarga, suami isteri baik. Dan Atuk nak ingatkan kepada isteri-isteri ni, isteri-isteri ni, jangan suami pergi masjid apa semua, jangan ukir. Sebab apa sahaja pahala ibadat yang dibuat oleh suami, isteri akan mendapat pahala itu. Kalau suami suka pergi masjid, pahala jemaah dapat kepada isteri. Ya, isteri dapat banyak pahala. Apa yang suami buat kebaikan, isteri dapat pahala. Suami yang bagi duit kepada mak bapak dia, isteri dapat pahala. Isteri dapat pahala. Tapi kejahatan yang dibuat oleh suami tidak mendatang kejahatan itu kepada isteri. Dosa yang dibuat oleh suami tidak pergi kepada isteri, tapi pahala ibadat yang dibuat oleh suami akan pergi kepada isteri secara automatik. Kena bagi tahu ni kepada isteri. Kena bagi tahu. Kadang-kadang kita sedekah, isteri kita tengok, Allah sedekah kat mak dia je. Sebenarnya pahala itu dapat kat dia. Dia juga dapat. Sama dengan apa yang kita beri. Apa yang suami buat kebaikan itu akan pergi kepada isteri. Apa yang suami buat keburukan itu tidak pergi kepada isteri. Terbalik. Tetapi kalau isteri yang buat keburukan itu akan pergi kepada suami. Kalau isteri buat kebaikan itu pergi kepada. Jadi suami dapat 2. Buruk atau baik dapat 2-2. Apa yang anak buat. Tapi bagi suami hanya yang baik saja pergi kepada isteri. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Itu yang diberi oleh Allah kepada wanita. Tok doakan saya selamat, sihat. Sehat dunia akhirat boleh tak? Boleh. Semoga selamat dunia akhirat. Sehat dunia akhirat Zul. Terima kasih banyak Zul. Kita dah doa. Kita doakan semua. Kita doakan semua rakan-rakan kita supaya sehat dunia dan akhirat. Sehat yang memberi manfaat. Kenapa nak sehat? Kerana nak solat. Kenapa nak jadi kaya? Kerana nak sedekah. Kenapa nak jawatan pangkat tinggi? Kerana nak khidmat kepada orang bawah. Dia kena ada sebab. Dia kena ada sebab dan musabab, insyaAllah supaya kita boleh berjaya. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu